Assalamualaikum dan hai, saya Faan dan Racun. Kali ni seperti yang korang request, kita akan lakukan penderaan penyeksaan PUBG Non-Stop dekat Asus ROG Phone 5. Dalam gaming test ni, kita akan cubalah kenal pasti segala isu yang bakal berlaku semasa gaming nanti, dari segi performance ke, suhu, bateri, frame rate dan segala isu nanti. So, kalau korang dah ready, kita tak nak sembang panjang gang, kita akan teruskan penderaan PUBG Non-Stop sekarang. Alright gang, macam biasa kita dah pun masuk ke dalam tempat lokasi arena untuk kita lakukan gaming test penderaan penyeksaan PUBG Non-Stop. Dan phone hari ni macam korang tahu, kita ada smartphone gaming terhebat daripada Asus ROG Phone 5. Kalau korang nak tengok segala features dan spek yang ditawarkan dekat phone ni, boleh tengok di video unboxing kita lah. Ok, sebelum kita mulakan, kita akan tengok dulu beberapa setting wajibkan. First kali, saya dah pun cas phone ni penuh, yang mana saya cas menggunakan port di bahagian sisi. Macam korang tahu, dia ada dua port, satu di bahagian bawah, satu di bahagian sisi. Kalau korang gaming, dalam mode landscape ni memang terbaik pakai bahagian sisi ni. Dan untuk kelajuan dia sendiri sampai 65W. Ok, so sekarang ni dia punya brightness kita dah setkan yang paling tinggi dan kita offkan auto brightness dekat sini. Dan saya gaming menggunakan data bukan wifi. Ok, so sekarang ni macam korang tahu, phone ni dikuasakan chipset Snapdragon 888 yang paling latest. Untuk grafik highest kita boleh dapatkan Ultra HD. UHD tak boleh lagi macam biasa. HDR Extreme pun dapat. Dan korang juga boleh dapatkan Smooth Extreme 60fps. Kalau korang tertanya, phone ni refresh rate dia tinggi 144Hz, tapi tak ada pula smooth 90fps. Macam biasalah kita kan, chip baru dia macam lambat sikit nak optimize. Nanti adalah, korang jangan risau, korang standby je, sabar je. Alright, so dekat sini kita akan setkan, kita akan gaming menggunakan HDR Stream, tekan OK dulu. Untuk brightness dekat sini kita akan setkan juga yang paling tinggi, ada orang yang request, so kita buat. Untuk audio macam biasa dapat ultra. Untuk basic dekat sini kita dah pun onkan gyroscope always on. Next kita akan beralih kepada map. Kita akan main dekat map Kraken yang paling latest. Kita akan cuba turun tempat banyak player kan, nak tengok macam mana map tu. Oh, kat atas, silap. So kita tekan OK dan kita akan cabut dulu port USB-C bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. So gang, kita dah masuk ke dalam spawn island. Dia masuk boleh kata agak laju dekat sini. Alright, so macam korang tahu kan, phone ni kan phone gaming. So ada banyak game features gaming. First of all, kita akan tengok dulu untuk screen dia sendiri. Boleh kata agak cantik kali ni sebab pakai Super AMOLED. Screen pun panjang besar 6.78 inci Full HD+. Untuk dia punya speaker front facing stereo, ada juga audio jack dekat sini. Kalau korang nak aktifkan segala features gaming, just swipe di sisi kiri. Dekat sini ada banyak gila gang. So apa yang saya nak highlight dekat sini, first kali air trigger. So untuk korang setting mapping dia punya button di bahagian atas, air trigger kanan dan kiri, korang just tekan lah kat sini kan, mana satu korang nak kan. So saya dah set kat sini. Next, untuk fungsi dia sendiri ada banyak, macam yang model sebelum ni juga. So dekat motion control ni, korang boleh aktifkan button trigger menggunakan machine motion. Next, untuk cooler button ni, button yang ada di dalam cooler di sisi tu. Alright, so kita dah setting. Next lagi dekat sini, kalau korang tengok, dia ada fungsi haptic audio. Saya tak pasti ni baru ataupun lama, tapi fungsi dia kalau korang setkan di kawasan tu, bila korang tekan, nanti korang punya bunyi tu dia akan tukar kepada gegaran tau. Kita akan off dulu suara. Alright. Next lagi kita akan cuba tengok apa lagi ada dekat sini. So ada record, ada crosshair macam biasa, dan kita ada juga quick control. Ok, yang ni pula korang boleh aktifkan button tambahan lah. Korang boleh set lah korang nak apa dekat button ni. Contoh screen recording, screenshot. So bila korang tekan je, korang setkan, tekan, dia terus jadi screenshot. So dia akan memudahkan lah kan. Kalau korang swipe ke bawah sikit, dia ada scout mode tau. Yang ni fungsi dia ni, dia akan inverted color. Dia bukannya nampak tembus, cuma warna tu dia akan lebih clear lah kalau enemy bersembunyi di tempat yang gelap. Depend lah pada korang. Macam saya tak prefer sangat setting scout mode ni. Kalau korang nak aktifkan dia punya real time info, bacaan FPS pun boleh, tak ada masalah. Di bahagian sisi ni ada FPS, bateri. Kalau korang nak aktifkan X mode, korang boleh tekan di bahagian sisi. So ada banyak lah korang, depend lah korang nak tekan apa, korang terpulang boleh pilih sendiri. Sekarang ni kita dah pun sampai gang. Rasanya bila landing tu sangat-sangat smooth. Kita akan cuba cari weapon, kelengkapan dulu. Alright, so kita dah pun adalah weapon yang ok lah sikit. Ada baju apa semua, helmet. Sekarang ni gang, kita akan cuba tengok gyro. Gyro dia rasanya memang sangat-sangat smooth, accurate, responsif, tak ada sebarang isu, terbaik dekat sini. Untuk dia punya trigger ni pun boleh kata sangat-sangat responsif macam korang nampak. Yang ni saya set untuk scope, yang ni untuk tembak. Tapi biasanya saya akan pakai sebelah je lah, sebab skrin panjang, jari pendek ni tak sampai tau. So susah sikit, so saya pakai sebelah je. Tapi dia punya responsif tu boleh kata sangat padu. Dan korang juga boleh setting, boleh tengok lah. Kalau korang rasa macam tak sedap, korang boleh tukar sensitivity di bahagian setting, depend pada korang.
So far segalanya sangat ok, button pun responsif, tak ada masalah dekat sini. First 1 jam ni kita akan cuba tengok nanti macam mana performance, suhu dia dalam keadaan kita pasang aircon kan. So layan dulu geng, segala isu nanti saya akan inform kat korang sekejap lagi. Make sure korang standby, layan dulu. Nampaknya geng, sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 12 minit dalam keadaan aircon terpasang. Yang mana untuk 1 jam awal ni segalanya saya terasa sangat-sangat awesome. Even saya tak pakai casing, saya pegang bodi belakang ni pun terasa sangat sedap lah, tak ada panas mana kan. Ok, so kalau kita tengok dekat bacaan bateri dekat sini di bahagian tengah dekat FPS counter ni sekitar 76%. Dan kalau untuk bacaan suhu dia bagi tahu paling tinggi 38 darjah Celsius, which is boleh kata dia punya game cooling system terbaru ni boleh handle dengan baik dalam keadaan aircon terpasang. Tapi kejap lagi kita tengoklah macam mana kalau tak pasang aircon kan. So kalau kita tengok pula pakai alat kita ni di bahagian depan ni, kita dapat bacaan suhu sekitar 37 dekat tengah. Di bahagian kanan kiri kita dapat sekitar 34-35 macam tu lah. So dekat tengah ni agak panas sikit sebab macam korang tahu, untuk sistem cooling yang baru Game Cool ni dia pakai motherboard tu letak kat tengah, bateri kanan dan kiri. Sebab tu tengah ni dia akan lebih panas sikit. Cuba kita tengok pula di bahagian belakang dekat sini, kanan dan kiri kita dapat sekitar biasa je. Di tengah ni kita dapat sekitar 34-35 lah. Di bahagian depan lah agak panas sikit, 37 darjah Celsius. So kalau bercakap dari segi performance dekat sini, macam biasalah Snapdragon 888, segalanya sangat-sangat lancar, smooth gila, mantap, sedap gila nak PUBG, memang best. Dia punya FPS tu dia main sekitar 55 ke 60, which is dia akan drop sikit biasanya macam tengah jalan, naik parachute kan, kat atas kapal terbang. So kalau korang tengah berada di tempat yang banyak enemy, banyak player, korang turun pula tempat hot drop, memang tak ada rasa langsung stuttering, lagging ataupun stuck beberapa saat, memang tak ada, mantap gila. Untuk button memang segalanya sangat-sangat responsif. Dia punya touch sampling rate tu 300 je, tapi walaupun tak besar mana, tak tinggi mana, tapi memang sangat-sangat sedap lah, memang tepat bila korang tekan, dia responsif habis. Untuk dia punya trigger pula, saya terasa memang sangat-sangat responsif. Dan sensitivity tu pun saya boleh ubah di bahagian setting. Kalau korang rasa macam tekan tu macam agak lambat, tekan boleh ubah lagi sensitivity bagi laju lagi, memang terbaik. Yang lain gyro ke, multitouch ok, ghost touch tak ada guys. So sekarang ni kita akan offkan aircon dan kita akan berjumpa lepas sejam kemudian. So nanti kita tengok macam mana, layan dulu. So timer sekarang menunjukkan 2 jam 14 minit, menandakan kita dapat PUBG sekitar 2 jam rasanya. So first kali kita akan cuba tengok bateri, macam korang nampak sekitar 53%. Untuk bacaan suhu dekat FPS counter sebelah ni dia bagi tahu sekitar 45 darjah Celsius. Tapi macam biasa kita akan cuba check pakai alat kita ni. Kalau di bahagian kanan ni sekitar 40.39, di bahagian tengah ni kita dapat sekitar 43-42 darjah Celsius. So sini je paling tinggi. Di bahagian sini pula kita dapat sekitar 40-39 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba cek macam biasa. Dekat kamera ni sekitar 39, dekat tengah sekitar 40-42 paling tinggi geng. Di bahagian sisi ni sekitar 38 darjah Celsius. So dekat sini macam korang nampak, boleh kata not bad juga geng. Ok, dan mi buat geng. So tak apa. Sekarang dari segi performance macam biasa terasa sangat awesome. Tapi dari segi suhu tu saya terasa macam nice juga tau. Tak silap saya lah kan, paling tinggi yang saya dapat untuk Snapdragon 888 dekat Mi 11 tu sekitar 47 darjah Celsius dalam keadaan kita tak pasang aircon.
Yang ni kita dapat sekitar 44-45, which is sangat awesome lah. Boleh kata dapat handle dengan baik lah dia punya game cooling system yang baru tu. Untuk performance sendiri tak ada apa yang saya nak komplain. Segalanya macam awal-awal tadi, tak ada isu, tak ada lag, tak ada stuttering, tak ada stuck. Korang turun lah tempat mana, campak lah kat mana pun, memang segalanya terasa sangat-sangat awesome. Segi lain tu rasanya tak ada isu lah setakat ni. Segalanya sangat awesome lah. Dari segi gyro ke, multi-touch ke, ghost touch ke, apa benda responsive button ke, ok je guys. So far saya tak ada apa lagi lah nak komplain setakat ni kan. Tapi tak apa, kita akan cuba teruskan dan kita akan tengok berapa lama 6000 mAh bateri dapat survive dengan setting HDR Extreme. So layan dulu. Timer sekarang ni kalau korang tengok sekitar 3 jam 16 minit kita dah pun PUBG non-stop. Untuk bateri sekarang dah pun tinggal 29% sahaja. Mungkin phone ni dapat survive lagi sejam ataupun sejam lebih macam tu, kita akan tengok nanti. Untuk suhu kalau korang tengok dekat bacaan tu dia beritahu sekitar 43 darjah Celsius. Tapi kita akan cuba cek juga macam biasa. Suhu di bahagian kanan ni sekitar 3736, di tengah sekitar 40-41 paling tinggi dekat sini kita dapat. Kalau di bahagian sisi kanan ni sekitar 37 ke 36 darjah Celsius. So far dari segi performance terasa memang sangat-sangat awesome. Tak ada isu langsung saya nak komplain dekat sini. Kalau dari segi dia punya bacaan FPS pun boleh kata sangat awesome lah. Sekitar 3 jam saya main ni adalah dalam sekali 2 kali dia drop dalam 60 ke 53 macam tu. Tapi bukanlah masalah yang besar, tak ada langsung terasa stuttering ataupun lagging ataupun drop and teruk ke apa, tak ada tau. So sekarang kita akan cuba teruskan lagi gaming test kita. So far untuk isu lain saya rasa saya tak jumpa langsung, tak ada apa yang tak best kat sini. Sekarang sangat lancar. Bot lagi, layan bot. Tembak bot tak kena kot. Okay, so standby gang. So geng, kalau korang perasan bacaan suhu sekarang sekitar 47 darjah Celsius sebab saya offkan aircon saja nak tengok macam mana. Dekat sini saya nampak dia beritahu sekitar 47 darjah Celsius. So kita akan cuba cek juga di bahagian kanan ni sekitar 39, 40, 38. Di tengah 41, 43, 44, 45 sahaja. Di bahagian kanan ni sekitar 41, 40, 39. Kalau di bahagian belakang pula, di bahagian kamera ni sekitar 35, 37, 38. Di tengah 41, 43. Kita cuba tengok 44. So tak sampai 47. Di bahagian sisi bawah ni sekitar 38 geng. Alright. So tak apalah, kita akan teruskan lagi lah PUBG. Tinggal berapa persen je bateri tu. Kita layan dulu. So geng, nampaknya kita punya gaming test bakal habis, bakal tamat sebab bateri dah pun tinggal 1%. Tapi yang menarik yang korang tengok sendiri dia punya FPS, dia punya performance masih lancar walaupun banyak gila player dekat sini. Korang tengok kan, stabil lah, memang mantap geng, terbaik. Untuk suhu pun sekitar 46 darjah Celsius, tapi kita cuba cek sikit. Suhu di bahagian depan ni 40, 42, 41. Di bahagian tengah ni sekitar 42, 43 darjah Celsius geng. Okey lah, dekat situ dia tulis 46. Tapi dia tak adalah sampai panas sangat. Just nice. So kita akan tunggu lagi berapa lama, berapa minit lagi phone ni dapat survive dengan berbekalkan 1% bateri. So far segalanya sangat sedap, sangat best gila. Saya tak mengalami sebarang isu yang pelik-pelik, memang best lah. So kita akan landing sekarang. So far macam ada player kat belakang. Sini ok, clear. So kita akan standby lah tengok macam mana. Layan dulu. Finally, kita punya ROG Phone 5 dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 4 jam 21 minit. Hasil geng macam kita jangka, performance dia terus sangatlah awesome. So far so good dekat sini. Cuma saya expect kalau ROG Phone 5 ni dapat bertahan, dapat survive lebih lama since dia ada 6000 mAh. Tapi tak apalah kot. So kalau korang rasa best ke tak best guna ROG Phone 5 ni, cuba korang komen sikit kat bawah. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada tersalah info dan tersalah kata, saya harap korang maafkan saya. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.